Ini penonton, kita nak berbicara berkenaan Cyberjaya. Pasti kita kenali Cyberjaya sebagai bandar pelaburan mampan dan juga bandar pintar teknologi hijau. Jadi hari ini kita bersama dengan Dr. Hafiz Ibrahim, pemangku ketua pegawai eksekutif Cyberview. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Munawar, Sofia. Ya, baik doktor. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, sebenarnya cuti sekolah ni kan banyak sebenarnya aktiviti yang kita boleh lakukan di Cyberjaya, terutamanya kan sebab kita tahu bandar pintar dan juga pelbagai aktiviti yang boleh diadakan di Cyberjaya juga. Sebagai permulaannya, doktor. Okey, orang selalu kenal Cyberjaya ni sebagai bandar pintar, pusat teknologi, tapi kalau tengok sebelah sana, dari segi kehidupan sebenarnya macam-macam benda lain yang kita boleh buat. Contohnya sekarang cuti sekolah ni, kalau dalam satu hari ni kita nak pergi ke Cyberjaya, apa benda-benda yang kita boleh buat untuk memupuk semangat minat kepada teknologi kepada anak-anak kita, bagi pendedahan kepada mereka, sebenarnya boleh buat dalam keadaan yang beriadah. So contohnya kalau daripada KL Sentral atau mungkin daripada RTM ni nak ke Cyberjaya, kalau drive dalam 20 minit, dari KL Sentral kalau naik MRT, ada 2 stesen MRT, dalam 31 minit. Sampai je kat sana, boleh sebenarnya naik van sharing atau kita boleh kongsi macam Grab e-hailing tapi menggunakan sistem kami, rakan kongsi kami di sana, rakan strategik, namanya Kumpul, KUMPOOL, RM1 saja. Maksudnya RM1 boleh pergi mana-mana kat Cyberjaya menaiki van dia. Wow. Yes. Saya baru tahu ni. Kan? Murah. Sangat murah, marhain. Ya. Okey, berbaloi ni sekejap lagi boleh pergi ni. Salah satu tarikannya dekat Cyberjaya ni. Okey, mungkin juga doktor boleh kongsikan kepada penonton bagaimana dari segi perkembangan pelaburan dan juga bagaimana usaha untuk kita mengekalkan kemampanan bandar hijau, bandar teknologi hijau di Cyberjaya ini. Cyberview ditugaskan bertanggungjawab untuk memajukan Cyberjaya menjadi pusat teknologi global. Okay. Dari segi hijau tu, Cyberjaya daripada dulu memang hijau. 1996 Cyberjaya mula dengan ladang sawit. Hari ini 26 tahun kita dah jadi alhamdulillah pusat teknologi global. So dari segi bandar pintar tu, daripada pembangunan Cyberjaya 1996 tu, kita dah memang susun atur dan selaraskan pembangunan Cyberjaya dengan unsur-unsur hijau. Contohnya masjid yang ada di Cyberjaya, hospital yang di Cyberjaya sebenarnya hospital hijau, masjid hijau. Dan dari segi pembangunan tenaga elektrik di Cyberjaya, kita menggunakan banyak bangunan kita yang menggunakan tenaga solar. Wow. Antara elemen-elemen hijau yang kita gunakan, dan yang menarik yang saya nak kongsikan ialah dari segi penggunaan autonomous driving atau pemanduan tanpa pemandu. Kalau kita tengok kat Cyberjaya, kita nak memupuk pembangunan teknologi tersebut. Apa yang kita boleh nampak di Cyberjaya, kalau ke Cyberjaya hari ini, kita boleh nampak di Cyberjaya sepanjang laluan tu ada 7 km laluan yang kita ada nampak signboard dia tulis laluan kenderaan berautonomi. Maksudnya kalau ada syarikat-syarikat teknologi yang nak menggunakan atau nak menguji atau membangunkan teknologi kenderaan berautonomi, sebenarnya boleh gunakan Cyberjaya sebagai laluan untuk mereka menguji dan membangunkan teknologi mereka. Wow, itu dia. Dan dalam sekarang ni faktor ekonomi yang mencabar sekarang ni, bagaimana sebenarnya Cyberview mengekalkan Cyberjaya sebagai bandar pintar dan juga teknologi hijau? Memang mencabar zaman sekarang, tapi alhamdulillah tahap pelaburan di Cyberjaya semakin meningkat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebagai contoh, pada 16 Mei yang lalu, semasa sambutan ulang tahun ke-26 Cyberjaya, so kita menandatangani 2 MOU. Satu pelaburan data center di Cyberjaya yang berjumlah $3 bilion. Wow. Sangat besar. Dan juga lagi satu MOU dengan satu syarikat daripada Jepun, namanya Live a Nest. So yang mana pelaburan ni lebih kepada pembangunan inovasi dan pengetahuan inovasi. Wow, cukup menarik tu, pengetahuan inovasi itu. Jadi bagaimana untuk kita menjadikan, ialah kita melihat jangka masa panjang untuk Cyberjaya ini, untuk jadikan Cyberjaya sebagai sebuah bandar yang berdaya huni. Satu-satunya di Malaysia ini, khususnya dari segi infrastruktur, dari segi taraf kualiti penduduk dan sebagainya, Tuan. Okey, dari segi nak berdaya huni ni, kalau tengok Cyberjaya ni, seperti saya cakap tadi, dia bukannya semata-mata tempat untuk melabur atau bekerja. Dia juga tempat untuk didiami, lagi-lagi kepada golongan muda ni. Sebab kalau tengok populasi Cyberjaya ni, kebanyakan penduduknya adalah
yang suka kepada teknologi. And then dari segi pekerjaan di sana, lebih daripada 45,000 pekerja adalah pekerja yang berpengetahuan tinggi dalam bidang teknologi. And then dari segi infrastruktur yang kami ada, kami pastikan supaya Cyberjaya ni dalam 10, 20, 30 tahun yang akan datang future proof. Sebab tu kalau kita tengok di Cyberjaya kami fokus kepada pembangunan teknologi-teknologi seperti kluster digital kreatif, kluster perkhidmatan kesihatan dan juga kluster mobility. Sebab tu yang saya sebut tadi, autonomous, kenderaan berotonomi, kita boleh nampak diuji di Cyberjaya, dan juga drone. Wow. Drone, tahu tak, kalau di Cyberjaya ni kita ada landasan. Sebab sekarang tengah lima kan, semua tengah cerita pasal lima. Di Cyberjaya sebenarnya ada satu tapak yang mana kita boleh buat pengujian drone. Wow. Yep. So kalau ada syarikat atau orang-orang yang berminat untuk menguji drone mereka, menguji teknologi drone mereka, boleh datang ke Cyberjaya. Uji di landasan atau tapak yang kami ada di Cyberjaya. Wow, jadi memang ada tempat yang sepatutnya lah kan? Ada, yang pertama di Malaysia. Wow, okey. Dan bila kita cakap tentang anak muda, ialah juga ingin mendiami di Cyberjaya. Kalau kita tengok macam saya sendiri kan, kalau lalu di Cyberjaya tu kan rasa macam tenang, walaupun bandar teknologi hijau, bandar pintar sebagainya, tetapi masih ada ketenangan di situ. Maksudnya tak adalah macam kesibukan bandar sebagainya. Jadi bagaimana Cyberview memastikan bahawa golongan anak-anak muda ini juga dapat mendiami di Cyberjaya? Apa yang kita buat dekat Cyberjaya ni, kita sediakan ruang, peluang dan harapan kami peluang untuk mencari wang untuk anak-anak muda di Cyberjaya. Sebab itu kalau tengok ramai kisah-kisah anak muda yang daripada produk-produk Cyberjaya yang dah berjaya. Sebagai contoh, Monster, dulu namanya, sekarang Monster. Kenalan saya Nizam Razak. Kalau kita biasa kenal dengan Boy, Papa Pipi, Meka Mato, beliau adalah produk Cyberjaya. Kami gelarkan dia sebagai Cyberjaya Hero. Wow. Sebab beliau belajar di MMU Cyberjaya, membuka syarikat perniagaan di Cyberjaya, dan 13 tahun selepas beliau memulakan syarikat dia, sekarang beliau ada dalam 150 pekerja. Dan Meka Mato seperti yang kita tahu memenangi award Betul. baru-baru ni. Dan kita lihat juga Cyberjaya ini menjadi pusat tarikan ilmu, bandar ilmu. Kita lihat banyak universiti swasta yang tertubuh di Cyberjaya sendiri. Jadi bagaimana ini memperlihatkan gambaran bahawa Cyberjaya di masa akan datang menjadi sebuah bandaraya yang akan menjadi pusat tarikan utama global di Malaysia. Kalau tengok Cyberjaya ada lebih daripada 6 universiti. Dari segi penuntut atau student yang ada dalam 26,000. 26,000. So ini sebagai tanda arah, sebagai yang menunjukkan kalau ada syarikat-syarikat yang memerlukan bakat-bakat dalam bidang teknologi, datang ke Cyberjaya. Banyak bakatnya, ramai ada. Banyak sangat. Itu dia. Dan mungkin sikit kata-kata berkenaan dengan Cyberview, apa harapan Cyberview kepada Cyberjaya pada masa akan datang? Selama 26 tahun kami melihatlah perubahan trend di Cyberjaya ni. Apa yang buat Cyberjaya ni berkembang ialah dari segi kolaborasi. Cyberview tak boleh buat sendiri. Kami bekerjasama dengan rakan-rakan strategik, komuniti, pihak-pihak berkuasa. So sebab tu kami akan mengadakan Cyberjaya Innovation Week. Pada Ogos ni kami akan umumkan tarikh dalam masa yang terdekat, yang nak menggalakkan lebih ramai pelabur dan lebih ramai yang tahu mengenai Cyberjaya. Sebenarnya Cyberjaya ni banyak untold stories. Menarik tu. Stories tu kita simpan dulu, Doktor. Mungkin untuk segmen yang akan datang. Khususnya untuk kita meraihkan tadi Cyberjaya Innovation Week pada bulan 8 kelak. Jadi apa pun kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Hafiz Ibrahim, Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Cyberview, atas penerangan pada pagi ini, khususnya untuk kita memahami bandar teknologi hijau Cyberjaya. Terima kasih banyak, Doktor. Terima kasih atas rincian tersebut. Baik, nampaknya Munawar kita dah berada di penghujung